Hello, Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Allah. Oh, Ayah apa khabar? Alhamdulillah lah, saya dua ni dibagi Tuhan. Ayah sihatlah. Ayah dah dapat surat khabar yang Harakah saya postkan hari tu? Ini ayah tengah buka ni. Tengok, apa surat khabar Harakah. Elok berita dalam macam-macam ada kisahnya. Ni ayah tengah ni. Man baru langgan 3 bulan untuk Ayah. Jadi, mula minggu ni, Ayah akan dapat 2 kali setiap minggu. Ayah ucap banyak terima kasih lah. Boleh-boleh ayah apa ni tiap-tiap hari pun tak apa kalau kau tak ngantor. Baiklah ya. Kalau macam tu, Man langgan setahun untuk Ayah. Boleh. Saudara mara kawan dekat rumah ni ayah dah habis baca, nanti bagi dia orang pula baca. Dia maklumat ni semua orang dapat. Baiklah Ayah. Man rasa Man nak sambung kerja balik lah. Okey Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. BRIM hanya satu package lump sum yang diberikan dalam satu pembayaran, tetapi penghidupan 365 hari itu dia dilalui sepanjang waktu oleh rakyat. Jadi persoalannya jelas je lah. Uang yang diambil, yang dia ambil itu adalah uang daripada poket rakyat sendiri. Dan saya tak nampak di mana peranannya kerajaan. Yang besar hebatnya apa? Yang hebatnya ialah penambahan sedikit kepada beberapa peruntukan untuk perbaikan nelayan, pertanian dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, peranan yang sumber daripada 235 bilion pengurusan yang 70% ini, sebenarnya ini yang patut dikurangkan. Dan inilah uang yang patutnya yang mungkin dilebar luaskan untuk diagihkan kepada rakyat yang bawah. Tapi persoalan kita hari ini ialah dengan cadangan ataupun clue yang dibuat oleh Menteri Keuangan untuk menarik balik subsidi itu. Ini jelas daripada ucapan tadi kita menampakkan bahawa Menteri Keuangan ingin memastikan bahawa subsidi itu tidak boleh diamalkan. Dan kalau kita tidak berbuat demikian, maka sumbernya asal itu mana pengagihan pada rakyat. Macam petroleum contohnya, yang 90 bilion yang hasil daripada penjualan kita ke luar negara, dan kita beli balik pada negara luar untuk ROI 95 ni, itu sebenarnya perlu dikira. Dan saya takut subsidi ini akan ditarik keseluruhannya dan akan memberi bebanan kepada rakyat. Walaupun BRIM tu naik daripada 650 kepada 950 pendapatan bawah paras 3,000, itu tidak boleh terjawab dengan pengagihan yang sama dan boleh mengurang bebankan rakyat. Tapi Tuan, sources say that the subsidy for petrol akan dihapuskan sepenuhnya sebab nak avoid smuggling and what do you have to say there? There is a simple issue. The enforcement, where the enforcement? You cakap penyeludupan berlaku dalam, siapa yang menyeludup ni? You bercakap untuk menyedapkan cadangan you untuk menarik subsidi. Apakah dengan 98% atau 99% orang yang tak menyeludup pergi ke Thailand minyak ini terpaksa dibebankan dengan penarikan subsidi? I think it's not fair. Yes. Dan kalau you kata okey, you tak buat penyeludupan petrol, kenapa pula you kena tanggung? Yeah. Kenapa tidak ditangkap orang itu dan dikuatkuasakan undang-undang tu? Jadi mengapa harusnya 2-3% orang yang buat perkara itu nak dibebankan dengan 97 ke 98%? Dan mesej yang Menteri Keuangan sampaikan itu jelas bahawa subsidi tidak dijamin pemberian dia kepada rakyat. Itu jelas. Dan apa alasan yang diberi itu tidak memberikan kita satu persepsi, iaitu kekuasaan yang kerajaan ada ini sebenarnya tidak efisien. Mengapa harus dibebankan dengan 98% dan dengan 2% yang terpaksa diolahkan dan dihukum yang 98 ini dengan subsidi ditarik? Sedangkan you forget that asas kita ni pengeluar petroleum. Dan di mana rakyat dapatkan asas petroleum tu yang dikatakan bahawa subsidi ataupun papasan untuk rakyat ni? Ini sumber negara. Jadi saya nampak
apa yang dimainkan pada hari ini ialah 235 bilion pendapatan negara setahun ini sebenarnya tidak diolah dengan baik dan terpaksa dibebankan dengan beberapa cara yang menyedapkan telinga dengar, seolah-olah rakyat ini penyelundup, rakyat ini penjenayah dan perlu dihukum dengan menarik subsidi. It is very bad. I don't agree with it. So kita tengok dalam isu GST, kenapa pula ada perbezaan antara 97 dengan 95? Kalau 97 dikenakan GST sudah 95 dah. Kenapa pula ada perbezaan? Ini persoalannya ialah dia nak meletakkan seolah-olah dia tidak sekongkol dengan orang kaya raya yang menggunakan 97. Jadi saya tak nampak itu sebagai satu alasan. Yang saya nampak ialah dia akan menarik keseluruhan subsidi yang akan dibuat dalam tahun 2015. Kalau itu dilakukan, bebanan rakyat akan bertambah. Dan dia tak cakap pasal TTPA. TTPA ni pula lebih kesan ialah TTPA ni akan memberikan peranan yang lebih buruk apabila memberikan laluan global kepada negara-negara besar untuk mengaut untung dan mencekam syarikat-syarikat ataupun pembekalan yang dilakukan oleh syarikat-syarikat yang sekarang ini diamalkan. Seperti mana ubatan daripada India yang sama jenis, yang sama fungsi, yang sama kualiti tidak boleh diambil daripada India walaupun murah, dan terpaksa diambil daripada ubat Amerika. Dan ini salah satu daripada atur cara yang akan kerajaan buat, yang akan memberikan kesan yang amat ketara. Saya nampak 950 ni bukan soalan jawapan kepada bajet yang dianggap indah. Saya tak nampak indah mana bajet ni. Yang saya nampak ialah membebankan. Rakyat perlu bersedia untuk bersedia. Rakyat kena berhadapan dengan fenomena apabila kenaikan harga barang tidak boleh dikawal lagi. Dia kata dia akan kurangkan harga elektronik dan sebagainya, betul. Tetapi dia tidak boleh menghalang kalau harga itu dimaksimumkan. Dimaksimumkan harga itu harga kawalan. Mana harga kawalan yang kita cakap menjamin? Ayam cap kali ada festival naik melambung. Ia katakan sedangkan ayam itu harga kawalan. Ini mana yang boleh you katakan bahawa harga kawalan itu boleh ada enforcement? It never happen. Every time when come to the festival, including Deepawali ke, Raya Haji ke, puasa ke, barang akan naik. Jadi dia kata barang kawalan. Kawalan macam mana yang dilakukan? Sedangkan diesel dia katakan dirompak, diseludup, itu pun rakyat terpaksa menerima beban daripada kenaikan.